Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Ismail bin Zaid. Hari ini saya ingin membuat pembentangan kumpulan tugasan pentaksiran berterusan tugasan 2 dan untuk subjek SJHK 3213 iaitu sejarah Islam sehingga zaman Kerajaan Abbasiyah. Ini kumpulan kami terdiri daripada saya iaitu Nur Najmiah binti Muhammad Nasir, Nur Fazilah binti Mat Rahim dan Siti Mariam binti Kamaruzaman. Soalan tugasan bagi subjek ini adalah berdasarkan pernyataan di atas, persembahkan pembentangan berkumpulan dalam bentuk rakaman berkaitan pemerintahan dan sumbangan Kerajaan Abbasiyah. Kandungan yang terdapat dalam pembentangan yang ingin dibentangkan ini adalah yang pertama, latar belakang penubuhan Kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, sumbangan oleh Kerajaan Abbasiyah dan juga pendapat guru sejarah. Tajuk bagi pembentangan ini adalah pemerintahan dan sumbangan Kerajaan Abbasiyah. Sebelum kita memulakan pembentangan kita dengan lebih lanjut dan sebagainya, saya telah bertanya sedikit kepada guru sejarah iaitu Encik Muhammad Nasir bin Makno, iaitu guru sejarah di SMK Nusa Jaya, untuk menceritakan serba sedikit tentang pemerintahan Kerajaan Abbasiyah ini. Dengan ini saya ingin menunjukkan klip di mana cikgu sejarah Encik Muhammad Nasir ini menjawab soalan saya iaitu tentang kesimpulan ataupun rumusan yang beliau boleh buat tentang pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir bin Makno, seorang guru sejarah. Saya akan mengenalkan bagaimana Kerajaan Abbasiyah terbentuk. Kerajaan Abbasiyah merupakan kerajaan Islam yang ketiga selepas Khulafa' Ar-Rasyidin dan Kerajaan Bani Umayyah. Ia didirikan oleh keturunan Nabi Muhammad, iaitu daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Semasa kerajaan ini dibangunkan, kota rasmi pemerintahan dipindahkan dari Damsyik ke Baghdad. Dulu semasa kerajaan Bani Umayyah, kota rasmi ialah kota Damsyik. Pendukung Abbasiyah semasa zaman Umayyah berusaha sampai baik untuk mengguling kerajaan Umayyah. Mereka mendakwa mereka mempunyai pertalian kekeluargaan yang paling hampir dengan Nabi Muhammad. Oleh itu, cicit Abbas, Muhammad bin Ali, telah berkempen untuk menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Sehinggalah pada tahun 750 Masehi, Abu Abbas As-Safah sebagai pemimpin telah berjaya menumpaskan kerajaan Bani Umayyah. Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah. Semasa zaman kerajaan Bani Abbasiyah, banyak pembangunan yang telah berjaya dicapai dari segi ekonomi, sosial, keintelektualan dan sebagainya. Dari segi ilmu, zaman Harun Ar-Rasyid dan zaman Khalifah Al-Ma'mum sangatlah memberi kesan besar kepada budaya ilmu, bukan sahaja kepada orang Islam tetapi juga di bawah pemerintahan Kerajaan Abbasiyah ni, budaya ilmu telah tersebar hinggalah ke benua Eropah. Banyak kerja-kerja penterjemahan dilakukan sehinggakan karya-karya Aristotle mula terkenal di Arab. Ramai sarjana Islam hidup di zaman ini seperti Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Biruni dan seterusnya. Dari segi perubatan dan kesihatan, zaman ini banyak meneroka dan menemui ilmu-ilmu baru. Contohnya kaedah merawat penyakit mata, penawar racun, chicken pox dan sebagainya. Banyak bidang Islam telah mengungguli orang barat sehinggalah abad ke-12. Akhirnya kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah adalah terdiri pada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan ini jatuh. Antaranya kerana orang Parsi sudah tidak menyokong lagi kerajaan Abbasiyah. Pada mulanya mereka sangat akrab. Sehinggalah pada akhir zaman kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah, mereka berasa disisihkan oleh orang Arab kerana orang Arab berasa mereka sangat dominan dan unggul berbandingkan dengan orang bukan Arab. Selain itu, ekonomi juga menyumbang kepada kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah. Ekonomi Abbasiyah sudah meleset. Tambahan pula, perang salib telah banyak merugikan kerajaan Abbasiyah dari segi populasi, ekonomi dan sebagainya. Ramai yang terkorban selepas perang salib. Akhirnya, kerajaan Bani Abbasiyah dijatuhkan hasil daripada serangan orang Mongol. Orang Mongol ini telah menyerang kerajaan Bani Abbasiyah
dan meruntuhkan kota Baghdad sehinggalah seterusnya kerajaan Bani Abbasiyah telah jatuh seterusnya di bawah orang Mongol. Sekian, terima kasih. Di sini saya ingin menceritakan serba sedikit tentang latar belakang penubuhan kerajaan Abbasiyah. Kerajaan ini terbentuk selepas runtuhnya kerajaan Bani Umayyah melalui gerakan revolusi Abbasiyah. Gerakan ini dimulakan oleh Abi bin Abdullah dan berpusat di Kufah, Khurasan dan Humaimah. Gerakan ini mendapat sokongan dengan menggunakan gelaran Ahlul Bait. Seterusnya nama kerajaan ini diambil daripada nama bapa saudara Nabi, iaitu Al-Abbas. Dengan ini mereka akan memperoleh sokongan daripada rakyat. Maksudnya dia ambil nama bapa saudara Nabi dan menggunakan gelaran Ahlul Bait ini untuk mendapat sokongan. Pemerintahan ini adalah bercorak monarki, iaitu secara warisan. Pergi pula kepada penubuhan kerajaan Abbasiyah. Kewujudan kerajaan Abbasiyah adalah bagi menggantikan kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan ini wujud melalui gerakan revolusi Abbasiyah seperti yang dikatakan tadi. Ali bin Abdullah telah memulakan gerakan ini. Nama Ahlul Bait digunakan untuk mendapat sokongan. Fasa pertama merupakan fasa era kemajuan dan kejayaan pemerintahan, iaitu 132 hingga 232 Hijrah, iaitu diketuai oleh Khalifah Abu Abbas As-Sifas hingga Khalifah Al-Wathiq Bilal Harun. Manakala fasa kedua iaitu merupakan era dominasi dan hegemoni Kesultanan Mamalik Turki yang diwakili oleh Khalifah Al-Mutawakkil Allah Jafar hingga Khalifah Al-Mustakfi Billah. Dan fasa ketiga merupakan fasa era dominasi dan hegemoni Kesultanan Bani Buwai yang diperintah daripada tahun 334 hingga 467 Hijrah. Fasa keempat pula era pemerintahan Kesultanan Bani Saljuk. Fasa kelima era perpecahan dan perebutan kuasa. Manakala seterusnya fasa keenam era kejatuhan. Dan fasa ketujuh era kebangkitan Sultan Muzaffar Saifuddin Qutuz daripada tahun 656 Hijrah hingga 658 Hijrah. Maksudnya dua tahun saja. Di sini dapat disimpulkan bahawa Bani Abbasiyah memerintah selama lebih 500 tahun atau secara tepatnya selama 524 tahun di bawah 34 orang khalifah daripada tahun 132 Hijrah hingga 656 Hijrah, iaitu selama 524 tahun. Kerajaan Bani Abbasiyah ini kemudiannya selepas persengketaan panjang dengan Bani Umayyah memakikan ke arah penubuhan kerajaan monarki kedua dalam Islam yang diasaskan oleh Abu Abbas As-Saffar. Maksudnya lepas kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah ini merupakan kerajaan monarki kedua dalam Islam. Dalam penubuhan kerajaan Abbasiyah ni terdapat usaha Khalifah Abu Abbas As-Saffah ni untuk menegakkan daulah Abbasiyah ataupun membuat sesuatu untuk kerajaan Abbasiyah ini. Yang pertama adalah tindakan ketenteraan terhadap Marwan bin Muhammad ini dalam revolusi Abbasiyah. Beliau menggerakkan 12,000 bala tentera dari Harah, manakala tentera Abbasiyah dipimpin oleh Abdullah bin Ali bertempur di Sungai Zab pada tahun 750 Masihi. Marwan kemudiannya berjaya dibunuh dan dapat dikatakan keseluruhan wilayah Bani Umayyah telah berjaya dikuasai oleh kerajaan Abbasiyah kecuali Andalusia. Dengan kematian Marwan bin Muhammad ini menyebabkan kerajaan Abbasiyah dapat menguasai tanah Arab. Yang kedua, mengubah pusat pemerintahan dari kota Damsyik ke kota Kufah. Apa yang Abu Abbas buat ni adalah Abu Abbas telah dibai'ah sebagai khalifah pertama kerajaan Bani Abbasiyah di Kufah. Kemudian berpindah ke daerah Anbar dan membangunkan daerah tersebut yang dikenali sebagai Hashimah. Kedudukan yang strategi kota tersebut dapat membangunkan kota sebagai pusat pemerintahan dan pentadbiran yang terkenal sehingga hari ini. Maksudnya bila dia
mengubah pusat pemerintahan tu, dia dapat menstabilkan kota tersebut dan sehingga sekarang menjadi pusat pemerintahan dan pusat pentadbiran. Yang seterusnya yang dilakukan adalah menghapuskan golongan Bani Umayyah sebagai langkah memperkukuh kedudukan politik. Tujuan dia adalah untuk mematahkan sebarang cubaan merampas kuasa atau menggulingkan beliau daripada tampak kuasa pemerintahan. Sebab dia memang hapuskan golongan Bani Umayyah sebab Bani Abbasiyah nak naik. Oleh itu dia tak nak jadi Bani Umayyah mengambil semula pemerintahan tersebut. Okey, yang seterusnya adalah usaha Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, iaitu juga khalifah dalam Bani Umayyah ini, Bani Abbasiyah ini, untuk mengukuhkan lagi kuasa kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, yang pertama ialah menghapuskan puak Syiah, iaitu Alawiyin. Penghinaan dan penipuan politik yang dilakukan terhadap mereka menimbulkan simpati dalam kalangan setengah Islam. Mereka tidak buas hati dan menentang kerajaan Bani Abbasiyah diketuai oleh Muhammad bin Abdullah. Maksudnya dekat sini golongan ini dia buat penghinaan dan penipuan, tapi dia dikatakan itu adalah satu perkara yang mendapat simpati orang Islam. Oleh itu usaha khalifah ni adalah untuk menentang puak ini supaya tidak ramai lagi orang lain yang mengikut puak ini. Seterusnya yang dilakukan adalah memerangi bapa saudaranya sendiri, iaitu Abdullah bin Ali. Pengaruh yang besar, Abdullah bin Ali ini mempunyai pengaruh yang besar dalam kalangan penduduk Syam dan Mesir yang membuatkan beliau mendakwa dirinya sebagai khalifah. Semasa pemerintahan ini dia kata dia yang khalifah. Sebab dia apa? Dia ada pengaruh yang besar. Khalifah Abu Ja'far ni kemudiannya menghantar 17,000 tentera diketuai oleh Abu Muslim untuk memerangi Abdullah dan berjaya menundukkan tentera mereka. Sebab tak ada cara untuk, sebab dia mempunyai pengaruh yang besar. So menghantar tentera merupakan salah satu cara untuk memastikan atau tidak terdapat dua khalifah dalam satu masa. Seterusnya adalah memerangi Abdul Rahman Ad-Dakhil di Spanyol. Beliau Abdul Rahman Ad-Dakhil ni berjaya melarikan diri ke Spanyol semasa gerakan Abbasiyah menghapuskan Bani Umayyah. Beliau menggantikan gelaran khalifah kepada Amir. Maksudnya dia tak nak ada bawa fahaman lain keluar ataupun dia menganggap diri dia khalifah ke apa ke. So dia memerangi Abdul Rahman Ad-Dakhil di Spanyol. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan berkaitan pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Jadi, sepanjang pemerintahan Kerajaan Abbasiyah ni diperintah oleh 37 orang khalifah iaitu atau pemimpin. Jadi, tempoh pemerintahan Kerajaan Abbasiyah ni selama 524 tahun. Bermula pada tahun 132 Hijrah sehingga tahun 656 Hijrah. Jadi perluasan kerajaan Abbasiyah ni kalau kita dapat lihat ialah meliputi benua Afrika, Eropah dan juga Asia. Jadi pertamanya tempoh pemerintahan yang bagi kerajaan Abbasiyah ni dipegang oleh atau diasaskan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Sepanjang pemerintahan beliau berjaya mengembalikan keamanan dan juga mematahkan serangan luar dari Byzantine dan juga Parsi. Jadi ciri-ciri seorang pemerintah yang ada pada Abu Abbas ni, beliau ni merupakan seorang yang bermoral tinggi dan setia, dan beliau juga memiliki pengetahuan yang luas dan merupakan seorang yang menepati janji. Jadi bagaimana beliau dilantik menjadi khalifah kerajaan Abbasiyah ni, selepas 3 tahun beliau berada di Kufah, Abu Abbas ini telah dibai'ah sebagai khalifah pertama kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Kufah. Antara usaha yang beliau lakukan untuk menegakkan kerajaan Abbasiyah, walaupun tempoh pemerintahan hanya singkat, iaitu beliau hanya memerintah selama 4 tahun, antaranya beliau berjaya menghapuskan golongan Bani Umayyah sebagai langkah memperkukuhkan kedudukan politik beliau. Jadi selain itu, semasa pemerintahan beliau juga telah menukarkan warna bendera kepada warna hitam. Warna hitam dalam upacara rasmi dan turut digunakan sebagai warna kebesaran pada pakaian khalifah. Di samping itu, semasa pemerintahan Abu Abbas ni, beliau berjaya merebut pusat kekuasaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik sehingga khalifah terakhir Bani Umayyah iaitu Marwan bin Muhammad.
Abu Abbas ini juga berjaya mematahkan dan menghancurkan beberapa siri pemberontakan yang berlaku dalam negara dan juga di luar tanah jajahan. Antaranya pemberontakan yang dicetuskan oleh Habib bin Murrah al-Marwi di kota Hawrah. Itu sahaja serba sedikit mengenai sepanjang pemerintahan Khalifah Abu Abbas ini. Seterusnya, kita lihat dari sudut umum bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh kerajaan Abbasiyah ini ialah yang pertama, para Khalifah Abbasiyah ni berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersumberkan syariat Allah, iaitu berbeza dengan kerajaan Umayyah. Jadi pemerintahan kerajaan Abbasiyah ni lebih memberi fokus kepada usaha untuk mempertahankan wilayah, bukan lagi kepada perluasan kuasa wilayah. Jadi pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyah ni adalah berpusat di Baghdad, iaitu pada tahun 750 Masihi. Jadi pentadbiran dari segi pentadbiran pula, jika kita dapat lihat, pentadbiran wilayah dipimpin oleh seorang gubernur atau amir yang dilantik dengan persetujuan wazir. Semua urusan berkaitan pentadbiran dilaksanakan oleh sebuah birokrasi yang berbentuk hierarki dan juga majoriti pegawai yang memegang jawatan terdiri daripada kelas mawali. Jadi jawatan terpenting kerajaan Abbasiyah ni ialah Mak Wazir, iaitu menjadi ketua bagi seluruh pentadbiran. Jadi sepanjang pemerintahan kerajaan Abbasiyah ini wujud beberapa jawatan bagi melicinkan pentadbiran, iaitu seperti jabatan akaun, jabatan pos, jabatan syukat dan sebagainya. Jadi pemerintahan kerajaan Abbasiyah ni mengamalkan dasar politik yang adil, iaitu rakyat diberi layanan yang adil tanpa mengira keturunan dan juga bangsa. Jadi seterusnya, jika dapat kita lihat carta pemerintahan kerajaan Abbasiyah ni, yang pertama diketuai oleh khalifah, iaitu sebagai ketua negara dan juga merupakan pemimpin tertinggi. Dan seterusnya, jawatan dalam pemerintahan khalifah ni selepas khalifah iaitu Al-Wazir. Al-Wazir ini merupakan Perdana Menteri dan juga sebagai ketua pentadbir. Dan seterusnya ialah Al-Darawin, iaitu jabatan-jabatan kerajaan di bawah pengawasan sekretari. Antara khalifah kerajaan Abbasiyah yang terkenal kan 4 di sini, iaitu yang pertama Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah yang memerintah pada tahun 136 Hijrah hingga 158 Hijrah. Sepanjang pemerintahan beliau mewujudkan sebuah kerajaan atau menstabilkan keamanan negara. Beliau ni juga merupakan pengasas yang pertama kerajaan Abbasiyah. Jadi yang seterusnya, khalifah yang kedua iaitu Abu Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur yang memerintah kerajaan Abbasiyah pada tahun 198 Hijrah sehingga 218 Hijrah. Antara usaha yang beliau lakukan ialah beliau berjaya menaik taraf sistem cukai. Beliau mampu menghapuskan puak Syiah, iaitu puak Syiah Alawin dan sebagainya. Jadi yang seterusnya, Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Al-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi. Beliau menjadi khalifah selama 20 tahun yang bermula dari tahun 813 sehingga 833 Masihi. Antara sumbangan atau kejayaan yang beliau berjaya lakukan sepanjang pemerintahan beliau ialah yang pertama, beliau dapat memperkembangkan kegiatan penterjemahan, iaitu menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat penyebaran ilmu dan juga menjadikan Baitul Hikmah ni sebagai sebuah perpustakaan. Dan banyak lagi antara usaha yang beliau berjaya lakukan sepanjang pemerintahan beliau. Yang seterusnya ialah Khalifah Harun Al-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau merupakan khalifah yang warak dan memerintah bermula daripada tahun 170 Hijrah sehingga 192 Hijrah. Antara kejayaan yang beliau berjaya lakukan sepanjang pemerintahan beliau dapat menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan terbesar. Beliau juga berjaya membina Baitul Hikmah sebagai pusat penyebaran ilmu. Baiklah, seterusnya mengenai kemajuan negara dan juga perkembangan intelektual zaman Khalifah Harun Al-Rashid. Katakan kerajaan Abbasiyah ini berkembang atau perkembangan kerajaan Abbasiyah ni sangat pesat dari segi intelektual semasa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rashid. Jadi
Harun Ar-Rasyid atau nama penuhnya beliau iaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur merupakan khalifah kelima yang memerintah kerajaan Abbasiyah iaitu dari tahun 170 hingga 193 Hijrah. Jadi pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini dibantu oleh seorang wazir yang cekak dan juga berwibawa daripada keluarga Barmaki. Beliau juga dibantu oleh seorang menteri iaitu Yahya bin Khalid yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kalau kita dapat tengok. Legasi kecemerlangan ini diteruskan oleh anak beliau iaitu Ja'far, Al-Fadil, Muhammad dan juga Musa. Namun antara yang paling cemerlang atau kecemerlangan adalah ditunjukkan oleh Yahya bin Khalid dan anak-anaknya telah menimbulkan hasil hasad dengki dalam kalangan pegawai-pegawai lain. Jadi seterusnya, panjang pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini, kita dapat lihat beliau berjaya memperkemas sistem percukaian Islam berpandukan kitab Al-Khuruj. Beliau juga mewujudkan jabatan ketua hakim negara iaitu Qadi Al-Qudah. Dan yang ketiga, beliau berjaya membina kemudahan awam seperti pusat pengajian dan sebagainya. Jadi, kebijaksanaan Harun Ar-Rasyid ini semasa pemerintahan beliau berjaya menangani dan juga membantaras segala kekacauan dan juga pemberontakan dalam negara, iaitu pemberontakan yang dicetuskan oleh puak Khawarij pimpinan Walid bin Tarif iaitu pada tahun 794 Masehi. Jadi seterusnya, tahap perkembangan intelektual semasa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini dikatakan sangat berkembang dengan pesat, iaitu dilihat dari segi aspek pembukuan, bidang penterjemahan dan juga penyusunan ilmu pengetahuan. Harun Ar-Rasyid ini berjaya menjadikan Baghdad sebagai pusat kegiatan ilmu terkemuka. Rentetan itu, Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan agung diasaskan sebagai salah satu institusi kebudayaan dan juga pusat keilmuan. Jadi ketika ini Baitul Hikmah ni mencapai zaman kemuncak semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, iaitu Baitul Hikmah ni juga berfungsi sebagai sebuah institusi penterjemahan yang sistematik. Sepanjang pemerintahan beliau berjaya menjalinkan hubungan diplomatik yang baik, iaitu pemerintahan Harun Ar-Rasyid itu. Kota Baghdad ini juga berkembang sebagai sebuah kota metropolitan, iaitu banyak aktiviti perdagangan dijalankan di Baghdad dan kota Baghdad juga telah berjaya menarik pedagang asing menjalankan aktiviti perdagangan. Contohnya pedagang dari India. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini juga berjaya memimpin angkatan tentera dan berjaya mengalahkan Rom. Iaitu semasa pemerintahan Harun Ar-Rasyid berlaku satu peperangan antara Baghdad dan Konstantinopel disebabkan pemerintahan Bizantin yang menyerang sepadang Asia Minor. Jadi aja sedikit mengenai pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Baiklah, saya teruskan pembentangan ini dengan membentangkan tentang tokoh-tokoh dan sumbangan. Antara tokoh yang banyak memberi sumbangan pada zaman kerajaan Abbasiyah ialah Ibn Sina, Al-Khawarizmi dan Ar-Razi. Nama sebenar Ibn Sina ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina dan beliau merupakan seorang pemuda yang berketurunan dari Turki. Ibn Sina merupakan tokoh perubatan yang terkemuka pada abad ke-11. Beliau banyak mendapat sanjungan di barat sehinggakan lukisan wajahnya masih tergantung di Dewan Besar Fakulti Perubatan di Universiti Paris. Ibn Sina dianggap sebagai bapa doktor perubatan oleh para penulis barat. Seterusnya ialah sumbangan Ibn Sina. Yang pertama ialah sumbangan Ibn Sina yang mendorong kepada beliau digelar sebagai bapa doktor perubatan. Hal ini adalah kerana beliau berjaya menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan juga Galen dan pengalaman daripada ahli-ahli perubatan dari India dan juga Parsi. Ini merupakan satu kejayaan yang gemilang kerana Ibn Sina berjaya menyatupadukan dua teori yang berlainan iaitu Hippocrates dan juga Galen yang merupakan dua tokoh perubatan yang berlainan era. Selain itu, Ibn Sina juga banyak menyumbangkan ilmu pengetahuan beliau melalui hasil-hasil karya penulisan beliau. Yang pertama ialah Kitab Asy-Syifa yang dikenali sebagai Kitab Penyembuh Penyakit. Karya yang kedua ialah
Kanun fi al-Tabib yang merupakan undang-undang perubatan. Kanun fi al-Tabib merupakan karya yang dianggap sebagai ensiklopedia yang lengkap dalam bidang perubatan. Ensiklopedia ini mengandungi 14 jilid dan menerangkan tentang 760 jenis ubat dan juga jenis penyakit. Seterusnya, Ibn Sina juga banyak menyumbangkan tentang teori. Beliau merupakan salah seorang individu yang terawal yang mengemukakan tentang teori-teori anatomi dan juga teori fisiologi. Teori anatomi merupakan suatu cabang biologi yang berkaitan dengan kajian struktur suatu organisma dan bahagiannya, iaitu suatu kajian yang mampu dikaji dengan lebih mendalam dalam bidang zootomi dan juga fitotomi, iaitu tumbuhan dan juga haiwan. Anatomi juga berkait rapat dengan embriologi dan anatomi perbandingan yang berkait rapat dengan biologi evolusi dan juga filogeni. Disiplin bagi anatomi ini dibahagikan kepada dua, iaitu skala mikroskopik dan juga mikroskopik. Ibn Sina juga telah menggambarkan analogi manusia terhadap negara dan mikrokosmosis, iaitu dunia kecil terhadap alam semesta sebagai makrokosmos, dunia besar. Seterusnya, Ibn Sina juga telah mendapati bahawa terdapat 4 musim dan 12 bulan dalam setahun. Beliau juga telah mendapati bahawa manusia ini memiliki 4 anggota badan dan juga 12 tulang sendi. Beliau juga telah mendapati bahawa jantung manusia terdiri daripada 3 injap yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya semasa proses pengempaman darah. Beliau juga telah menemui banyak penyakit baharu berserta dengan puncanya, sebagai contoh penyakit TB, penyakit rubella, penyakit alahan, penyakit cacah, penyakit jiwa dan juga sebagainya. Tokoh seterusnya ialah Al-Khwarizmi. Nama sebenar Al-Khwarizmi ialah Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau merupakan seorang pemuda yang berasal dari Parsi. Beliau merupakan seorang tokoh yang banyak memberi sumbangan dalam bidang matematik. Malah, beliau juga pernah digelar sebagai bapa algebra. Al-Khwarizmi ini merupakan salah seorang individu yang banyak memberi sumbangan dari segi ilmu pengetahuan dan juga hasil penulisan karya beliau. Dari segi ilmu dan pengetahuan, beliau banyak memperkenalkan tentang sistem angka yang digunakan sehingga kini, iaitu dari 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Angka-angka tersebut merupakan angka yang mempunyai nilai-nilai tertentu serta dia menggunakan simbol-simbol yang tertentu. Seterusnya, Al-Khwarizmi merupakan antara orang yang pertama yang mengemukakan angka sifir dalam bidang ini. Beliau juga telah mendapati bahawa terdapat nombor yang mencapai infiniti melalui penggunaan angka sifir ini. Khwarizmi juga merupakan seorang individu yang telah memperkenalkan tentang ilmu algebra, iaitu ilmu persamaan yang dikenali sebagai bidang aritmetik. Bidang ini merupakan salah satu sumbangan terbesar beliau dalam bidang matematik ini. Itu, Al-Khwarizmi juga telah memperkenalkan ilmu trigonometri dalam bidang matematik ini, yang dikenali sebagai suatu ilmu yang memperkenalkan tentang operasi kuasa, log, kosinus, tangent, sinus dan juga sebagainya. Selain itu, Al-Khwarizmi juga telah menyumbangkan hasil penulisan karya beliau, iaitu Al-Jabar wal Al-Muqabilah. Dalam buku ini, terdapat istilah-istilah yang baharu yang dijumpai seperti pemboleh ubah kuasa 2 dan juga pemalar. Selain itu, terdapat juga pelbagai topik seperti pengiraan darab, campur, tolak dan bahagi, persamaan, timbangan dan ukuran, keluasan bulatan dan segi tiga serta isi padu bentuk piramid dan juga kon. Akhir sekali ialah tentang tokoh Al-Razi. Nama sebenar beliau ialah Abu Bakar Muhammad Ibni Zakaria Al-Razi. Beliau merupakan seorang pemuda yang berketurunan dari Parsi. Beliau banyak memberi sumbangan dalam bidang kimia. Beliau turut digelar sebagai Al-Razi ataupun Rhazes oleh orang Barat.
Terdapat banyak sumbangan yang disumbangkan oleh Ar-Razi. Antaranya ialah dalam bidang perubatan. Beliau merupakan seorang pengasas kepada perubatan psikometrik yang menekankan tentang keseimbangan antara jasmani dan juga rohani. Beliau juga telah berjaya mengenal pasti tentang penyakit cacar dan juga campak. Seterusnya, dari segi bahan kimia, beliau juga merupakan salah seorang yang pertama menemukan asid sulfurik dan juga etanol bagi kejuruteraan kimia dan juga kimia moden. Dari segi sumbangan alat radas pula, beliau telah menerangkan tentang penggunaan alat radas pengujian kimia seperti bika, kelalang, lampu nafta, relau pelebur dan juga sebagainya. Dari segi proses kimia pula, Ar-Razi telah menyumbangkan tentang penerangan tentang proses pemejaluapan, penyulingan, penghabluran, penurasan dan juga sebagainya. Beliau juga telah menjumpai proses pengasinan dan penceraian untuk menyediakan bahan bagi sesuatu pengujian kimia. Beliau juga telah pun menyumbangkan tentang proses pengelasan benda-benda kepada logam, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Bagi hasil penulisan karya, beliau telah menyumbangkan 2 karya iaitu Kitab Al-Asrar yang dikenali sebagai The Book of Secrets dan juga Al-Madkhal Al-Talim. Kedua-dua karya beliau ini masih digunakan oleh ahli kimia pada zaman seterusnya.